Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Masih lagi Allah Ta'ala berikan fursah peluang kepada kita. Sama-sama kita boleh duduk di dalam ruangan pengajian malam kita. Ini adalah satu pemberian kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana orang yang mencalonkan diri dia mari duduk di dalam majlis ilmu agama, itu tandaan kata orang yang Tuhan pilih, orang yang Tuhan kasih, orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan anugerah khusus kepadanya. Terutama majlis-majlis Ahli Sunnati wal Jamaah yang berpegang kepada jalanan salafis salih, yang berdasar kepada Alkitab was Sunnah, di atas fahaman-fahaman mereka
yang ada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in dan atba'it tabi'in, maka kita ni termasuk daripada orang ikut jenjak langkah mereka di dalam masalah kita nak memahami akan urusan agama. Allah Ta'ala ni suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita, kata may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Siapa dia Allah Ta'ala kandak baik terhadap dia, nescaya Allah Ta'ala dia itu faham agama. Siapa dia tak mau nak faham agama, maka orang ni Tuhan tak kandak baik terhadap dia. Nasallallahu Ta'ala as-salama wal afiyah. Nabi Muhammad adalah pembagi, pengsebar ilmu pengetahuan. Kita mai kerja sama pula lepas pada Nabi wafat. Wallahu yu'ti. Allah Ta'ala lah yang nak beri sekadar mana ilmu pengetahuan tu serah kepada Tuhan di atas niat baik kita setara mana. Jadi hari ni malam ni kita nak sambung kitab Muqarrar Al-Aqidah Al-Thaniyah Al-Thanawiyah daripada kitab kelas 9. Daripada kitab kelas 9 yang kita duk mengajar sama tu lah, iaitu kitab ni. Iaitu kitab ini. Akan duk mengaji belaka lah di madrasah-madrasah, sekolah-sekolah agama tempat kita ni. Betul, molek dengan undang-undang negara, kena molek dengan alim ulama, itu adalah kebaikan bagi kita lah. Kita boleh kosi ratik nak dengar kata gapo isi kandungnya yang ada dalam kitab tu. Kelas 8 tu kita lepas dah. Alhamdulillah, itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Ni kita naik kelas 9. InsyaAllah kita azal kata nak mengajar sampai kelas 10 lah. Habis kelas 10. Kemudian kita nak turun tengok madah-madah yang lain lagi yang kita itu boleh ambil istifadah, ambil faedah, kongsi dengannya. Jadi malam ni malam pusingan madah akidah. Jadi kita nak mari tengok kitab Muqarrar ni pada muka 12. Pada mata pelajaran yang ketiga, qawaid fi sifatillah. Iaitu kaedah-kaedah kita nak mengenalkan ataupun kita nak beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang sunnah ni pasti kita kena pergi dengan ilmu pengetahuan. Kerana orang tak ada sunnah ni, ia tak ada bergantung kepada jalan ni Alkitab was sunnah dengan cara benar-benar. Ini adalah kebaikan bagi kita sebagai orang sunnah ni boleh pegang dengan ini. Maka dasar tempat temu kita ni makna banyak. Banyak orang sunnah. Banyak orang sunnah tadi itu ramai pakat bergantung pada Alkitab was sunnah belaka. Cuma kita nak beza lagu mana orang gantung pada dasar Alkitab was sunnah sungguh tak sungguh. Tengoklah pada pensyarahan dia, pemberian dia, ada ke tidak, qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah, qala tabi'in. Tengok situ. Kita ni orang yang yang awam sekali pun kita boleh reti dengar. Kerana apabila tubik atas udara benda benar pasti benar. Kalau tak benar, ada orang yang nak membenarkan ataupun nak menjelaskan kata benda tu tak benar. Bimbanglah tu. Tuhan taruh tentera dia, askar dia tu, Tuhan menjadikan. Itu adalah dalil tanda kata Tuhan tu duk jaga, duk cara agama dia. Jadi kita jumpa 2 kali dah. 2 kali dah pada ini pengajian ni. Iaitu kaedah pertama kita baca dah, kaedah yang kedua kita baca dah, kaedah yang ketiga kita baca dah. Malam ni kaedah yang keempat. Kaedah keempat ni adalah kaedah yang kita, dasar kita sebagai orang sunnah yang berdasar pada manhaj salah ni. Macam mana nak beza kita di antara mazhab salah dengan mazhab salah.
Di sini qawaid yang keempat ni, yang keempat ni. Kita kena dengar molek berarti baik we faham. Supaya kita itu tak silap faham. Kerana kalau kita tak faham tu jadi silap faham. Apabila silap faham kita tu membawa pada kita sendiri tu jadi tak boleh lah ganjaran daripada Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Kaedah yang keempat, ia kata zawahiru nususis sifat ma'lumatun lana bi'atibar wa majhulatun lana bi'atibar. Sebagaimana hamba telah berjanji pada pusingan kali yang telah lepas tentang ini kitab, nak berikan keterangan kepada umat masyarakat Melayu kita, kata adakah ayatus sifat, ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak rayakkan tentang perbuatan dia. Bukan kejadian dia saja, perbuatan dia. Kejadian dia yang ada maf'ul, mana ada kesah. Adapun perbuatan Tuhan ni terhenti di atas dia nak buat gapo. Nampak tu tak? Tuhan nak ayat tentang perbuatan dia. Maka adakah ayatus sifat termasuk daripada ayat mutasyabihat? Kau tidak. Seperti ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ni ayat mutasyabihat, kau bukan ayat mutasyabihat. Malam ini kita akan jalan mengikut kaedah yang ulama kita tulis di sini. Ulama kita tulis di sini dan kita nak rujuk sikit, nak mengembali sikit kepada kitab asal. Di manakah alim ulama kita kecek dalam kitab kelas 9 ni, di mana mereka itu ambil? Supaya gapo? Supaya nak kata hari ni kita nak tengok pokok dia. Bukan sekadar kita makan buah saja, kita nak tengok pokok dia. Kita pergi di dusung, pergi di pasar ataupun pergi di kebun, nak pergi tengok pokok dia macam mana. Pokok kaedah yang keempat ni macam mana. Nampak tu tak? Banyak kali dah yang kita itu duk royak tetapi bahasa dia. Mengaji ni dia supaya makan ni minum tu lah. Pagi makan, tengah hari nak makan pula. Tengah hari makan, petang nak makan pula. Ayat gitu. Ilmu pengetahuan pun seperti tu. Kerana apa? Satu nikmat ataupun rahmat Allah Ta'ala berikan kepada manusia iaitu terlupa. Orang kita kalau ingat belakang ni, dia sakit kepala. Lalu Tuhan terlupa setengah-setengah daripada muka, terkadang terlupa siapa benda yang jadi maklumat, jadi ilmu pengetahuan yang kita manusia kena ambil tahu, ambil wakting itu. Terkadang kita kena mengaji balik. Apabila mengaji balik, dengar balik, boleh pahala baru pula. Mana labas mata-mata lah kita. Tak ada jadi kerugian ke apa. Jadi nak jawab kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ataupun waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa dan lain-lain lagi daripada ayatus sifat. Ayat-ayat tu ada ayat tentang perbuatan dia, sifat dia tu. Nak kata dia mutasyabihat, tak boleh nak reti gapo, tak juga. Nak kata boleh reti belaka, tak juga. Di sisi kita ahli sunnati wal jamaah, hak duduk di atas manhaj salah, bukan manhaj salah. Manhaj salah ni kata ayat Quran sebab Tuhan ni tak boleh nak reti gapo, hak tu mazhab salah. Apa dah tu? Hak tu mazhab salah. Adapun mazhab salah, hak ulama kita duk mengajar dan tulis kepada anak cucu kita mengaji belajar, dia katalah mana? Dia kata ayat sifat Tuhan kalau kita tilik balik ning dia mutasyabihat. Kalau kita tilik balik ning dia muhkamat. Nak kita faham gitu. Jadi satu ayat tu dalam tu beri mutasyabihat kata, muhkamat kata. Tapi iktibar mana? Kira macam mana? Kita nak faham lagu mana? Nampak tu tak? Allah kata diri seseorang dia tu seorang lelaki. Terkadang nak jadi imam, terkadang baca khutbah kata. Boleh buat belakang. Khutbah pun boleh. Tok imam semaya pun boleh. Allah kata dia boleh buat dua. Bukan makna kata orang ni pandai ni sah. Tak. Dia boleh buat gini, boleh buat gini. Cuma kita iktibar lah.
Bila nak panggil khatib? Apabila dia naik baca khutbah hari Jumaat. Bila nak panggil imam? Apabila dia naik tempat mihrab, orang duduk semaya tu. Jadi imam. Tu. Nampak tu tak? Ayat, orang tu lah tu. Ayat-ayat Quran tu lah. Akan tetapi kalau kita kira balik ni, muhkamat. Kira balik ni, mutasyabihat. Tak gitu. Tu masalah kaedah yang keempat. Lalu ulama kita katakan, zawahirun nususis sifat. Zahir. Zahir ni makna mana? Perkara yang segera kita faham daripada apa yang Allah Ta'ala itu mengkhitabkan. Allah Ta'ala itu menunjukkan kalam dia, percakapan dia kepada kita. Kita di sini siapa? Alim ulama kita lah. Alim ulama kita faham, kamar dia turun kepada kita. Yang gitu. Nampak tu tak? Itu dia. Jadi zahir Al-Quran ataupun zahir nasis sifat ma'lumatul lana bi'atibar. Dia itu jadi maklumah, makna kata kita boleh faham bagi kita dengan satu kiraan. Majhulatul lana bi'atibar. Dia tak boleh nak tahu, tak boleh nak faham bagi kita satu kiraan. Seolah kata ulama kita nak buat gini ni bahasa payah sikit. Adalah ngaji bahasa dia kelas 9, tak gitu. Akan tetapi hak kita nak biasa dengar, hak kita nak biasa dengar dah gapo? Yakni mutasyabihat pada satu kiraan, muhkamat pada satu kiraan. Nampak je tak? Ahli sunnah hidup situ. Mazhab salah hidup situ. Adapun mazhab salah, ia kata ayatus sifat ni ayat gapo nama? Mutasyabihat, tak boleh kita nak fahamkan makna dia. Tak kira Jibril ataupun Nabi Muhammad ataupun ulama mana-mana pun. Hak tu mazhab salah. Bukan mazhab salah. Mazhab salah iaitu boleh faham akan makna dan tak boleh kita nak faham akan hakikat kaifiat. Faham tu? Tu nak kita jelas jadi molek. Di antara dua perkara yang tak serupa. Nampak tu tak? Tu. Mazhab salah gini. Lain daripada ning itu mazhab salah. Tu tak? Hak pesen tak faham gapo tu, hak tu mazhab salah. Bukan mazhab salah kali. Tu. Dan satu lagi, zahir bagi Quran tadi ataupun zahir bagi hadis, benda hak kita segera faham, hak alim ulama kita raya atau boleh kita faham tadi tu, di sisi ahli sunnati wal jamaah menunjuk di atas tanzih, menunjuk di atas cuci dan bersih dan masak. Di sisi mazhab ahli salah ataupun ahli bid'ah wal ahwa, ia menunjuk di atas kufur ataupun satu lagi menunjuk di atas tashbih, menyerupai. Sebab tu ia kata zahir bukan murad. Di sisi kita kata zahir adalah murad, ia tak sama. Di sisi kita zahir nusus, zahir ayatus sifat menunjuk di atas tanzih, atau mazhab salah. Mazhab hak salaf, adapun mazhab salah lah mana? Zahir ayat sifat menunjuk di atas tashbih. Sebab tu dia kata zahir bukan murad. Hak kita zahir murad. Dia tak sama. Di antara dua kacing di situ. Nampak tu tak? Dua kacing di situ adalah tak serupa. Faham dah tu nah? Benda tak ada payah kali. Cuma we beza di antara mazhab salah dengan mazhab salah. Faham tu tak? Mazhab salah ni puak hak kata ayat Quran ni hak tentang zat sifat Tuhan menunjuk di atas tashbih. Sebab tu dia kata zahir bukan murad. Zahir dia menunjuk di atas kufur, sesat dan menyerupai. Di sisi kita mazhab salah, zahir dia menunjuk di atas tanzih, iaitu menyuci. Kemudian zahir dia adalah murad. Sudah. Reti pada makna, hakikat dia kita serah ke Allah Subhanahu wa taala. Tu. Tu hak mazhab salaf. Menyalahi mazhab salah. Nampak tu tak? Mazhab salah ni banyak orang duk faham salah. Banyak hak tu mazhab salah tu. Lagu tu. Jadi zahir adalah murad. Apa orang kata murad? Kerana asal zahir, asal ayat Quran tentang bab sifat Tuhan ni tanzih. Nampak tu tak? Hak ni kata zahir bukan murad. Hak apa? Kerana asal pada ayat sifat Tuhan ni tashbih. Super. Ya tak, kita tak kena jadi balah, tak kena jadi pemasai muka, panas sedak, dak. Ya benar tu tak cerak-cerak dah lagu ni. Nampak tu tak? Semua adalah apa hak hamba rakyat ni boleh kita tunjuk. Kata asal ia duk mana dalam buku. Dan ulama mana hak kecek. Tak ada dia cengah sini.
Nampak tu tak? Orang cenggah tak pada. Seolah kata tak tahu darajat, tak tahu qadar. Faham tu tak? Tu kita faham situ. Baik. Kemarin balik pada muka 13. Balik pada muka 13. Dia katakan fa bi'tibaril ma'na ma'lumatun. Kalau kita iktibar balik makna kata makna ni gapo? Perkara yang boleh kita reti faham. Tu makna. Lafaz perkara yang boleh kita dengar dan baca dia. Tu berlafaz. Dengar akan lafaz, faham akan makna. Orang Melayu kita reti belaka dah sini. Reti belaka dah. Maka kalau kita nak kira ayatus sifat, ayatu ar-Rahmanu 'alal arsy istawa masalan, ataupun waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa masalan, ataupun yanzilu rabbuna ka masalan, kalau di sisi makna dia reti. Ini ulama kita nas kata fa bi'tibaril ma'na ma'lumatun, ma'lumah. Nampak tu tak? Ni mazhab salah. Adapun mazhab salah, dia kata fa bi'tibaril ma'na gapo? Majhulatun. Tu ma'tibarlah tu. Ataupun satu lagi perkataan dia, mazhab salah, fa bi'tibaril ma'na ghairu murad. Ataupun ghairu ta'yin. Tak ada kita nak boleh menentu ataupun bukan maksud hak Tuhan nak. Tu mazhab salah. Nampak? Ada pun mazhab salah, iaitu itu makna dia itu maklumatun. Apa makna maklumah? Boleh reti, boleh faham. Boleh reti dan boleh faham. Tu situ tepat dia. Wa bi'tibaril kaifiyyati majhulatun. Kalau kita iktibar balik kaifiyat, hakikat satu perkara, hak Tuhan buat tadi tu kita tak tahu. Majhulatun, tak boleh nak tahu. Lagu mana Tuhan istiwa, tak boleh nak tahu. Lagu mana Tuhan datang, tak boleh nak tahu. Lagu mana Tuhan turun, tak boleh nak tahu. Supaya kata, lagu mana Tuhan dengar, tak boleh nak tahu. Lagu mana Tuhan melihat, tak boleh nak tahu. Tapi reti tak kata Tuhan dengar? Reti. Reti tak Tuhan melihat? Reti. Reti tak Tuhan istiwa? Reti. Reti tak Tuhan datang? Reti. Reti tak Tuhan turun? Reti. Itu tepat dia. Itu mazhab salah. Menyalahi hak ni adalah mazhab salah. Nampak tu tak? Tu we jelas. Hak kita ngaji daripada guru kita semasa duduk di madrasah, sampai hari ni dia ngajar gini. Lain daripada ni tak kena dengan undang-undang. Undang-undang hak mana? Undang-undang hak mazhab salah. Kena dengan undang-undang mazhab salah, hak tu hadiah. Nah, hak tu hadiah. Tak kena gaduh hak salah kita nak buat gaponya. Nak ramai, nak gapo biarlah. Itu mazhab salah. Nampak tu tak? Bukan mazhab salaf. Faham tu? Di antara dua perkara tu. Jadi seolah kata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa muhkamat di sisi makna. Dan mutasyabihat di sisi kaifiyat dan hakikat. Tu. I'tiqadlah tu. Barulah kita selamat. Ini Allah panggil mazhab salah hak khalis. Hak bersih sungguh. Nampak tu tak? Ada pun hak mazhab salah tu biar duk jadi duk kecek gi biar kita tak sah. Hak tu adalah mazhab salah. Nak buat gapo hak salahnya. Nak buat gapo benda hak salah. Kal istiwa'i masalan. Seperti kalimah istiwa masalan. Kalimah istiwa di dalam Quran ini makna dia tahu. Orang kata makna dia banyak, kita nak menentu tak boleh. Ya, makna banyak. Tapi bila kita nak menentu dia boleh? Makna kata ada sampai 14 perkataan istiwa ni ada 14 perkataan. Ya. Pakai aku belakang ni tak ada jadi selisih. Akan tetapi bila kita nak menentu kata itu adalah makna dia, kena tengok kepada as-siyaq. Siyaq mana kata? Apa mana siyaq? Siyaq ni mana kata? Dengung percakapan ataupun bahasa siap panggil samnuan wahan. Hak orang bercakap tu, hak Tuhan bercakap tu Tuhan nak lagu mana? Aku tahu. Tapi dia yang menentu. Pelana ulama salah. Tak ada tepat ulama salah main nak bergaduh tentang masalah ni. Tak ada. Cukup lekat ulama salah buat siap dah. Ulama salah tak usah masuk lah. Nampak tu? Ada apa? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Makna dia mana?
Zat Allah Ta'ala yang bernama Rahman itu tertinggi di atas arash. Itu cakap. Tak ada kena pertikai apa dah sini. Malaikat mazhab salah main duk apa nama main duk akak-akak suara kamar-kamar dia ni hak tu tak kena buat kira mana. Mazhab salah, tak ada harga. Nampak tu tak? Tak ada harga. Kastiwa'i mathalan. Seperti istiwa. Ya wari mathalan seumpama. Banyak lagi lah. Yang zilu ka, ja'a ka, ya'ti ka, ghadab ka, ridha ka, tak kira. Banyak lagi lah. Cuma hak ning jadi heboh sikit. Heboh sikit. Kenapa? Kerana mazhab salah ni, ia duk faham kata, tak ada siapa apa boleh nak menentukan makna dia. Dan tak ada siapa apa boleh reti makna dia. Itu mazhab dia. Mazhab salah. Orang panggil bukan mazhab salah. Tu. Famaknahu, maka maknanya, makna istiwa tu. Makna apa? Ma'lumun. Makna dia tu maklum. Maklum bagi dia. Lana ay li ulama'ina, bagi ulama kita menyata. Ulama ni ada dua, ada ulama nak jalan mengikut mazhab salah, ada ulama nak jalan mengikut mazhab salah. Ya dua tu, ya tak ada lain. Cuma ulama kita alhamdulillah ada ngaji dalam kitab, ada dalam madrasah ni, ambil mazhab hak salah mai duk ngajar pada anak cucu kita. Labo. Salah kata mazhab salah ni tak ada tepat lah sini ni. Tak ada tepat bagi dia. Tu dia faham je tak? Tak ada tepat bagi dia. Hak tu tak apalah. Hak tu kita tak usah kacau. Dia nak hak salah buat apa. Nak bela buat apa benda hak salah. Tak ada pedah. Nampak tu tak? Ni. Syekh Daud pun kecik lagu ni juga. Mazhab salah kecik lagu ni juga. Nanti ada setengah demo soal mari. Kata balik Syekh Daud ni lagu mana dia menggambarkan ulama tani kita lah Syekh Daud dah. Salah satu daripada tok nenek kita lah juga dia tu, daripada keluarga kita lah asal dia tu. Daripada taliye puak-puak kita belaka tu, duduk dalam keluarga alhamdulillah keluarga kita hak besar tu. Jadi maknahu ma'lumun lana, Syekh Daud yang nyata tu mazhab salah rupa lagu ni. Dalam kitab dia. Dalam kitab dia nanti tepat dia. Kerana orang hak mazhab salah ni dia royak kata Syekh Daud sendiri pun royak kata tak tahu makna juga. Mazhab hak salah nak Syekh Daud pun bawah tu juga. Tak. Mazhab salah reti makna. Hak ulama kita royak ni kena dah. Allah. Salah kata tak sah tutup. Benda ni benda nyata. Benda nyata. Ulama kita wari ni tetap ni dalam kitab ni. Sampai duk mengaji sampai hari ni. Tak sah duk pergi bawah hak lain lah. Tak pandai kita nak duduk dunia berapa hari lah. Kita nak pergi jumpa dengan Tuhan esok ni. Bawa malam ni. Famaknahu makna istiwa tu, ma'lumun lana. Ya maklum bagi kita. Bagi dia, bagi ulama kita. Royak kata, reti makna. Ulama menyata bagi kita. Alhamdulillah, pak kita dekat ngajak ni belakang dah. Cuma bahasa dia, yang ada pesing apa nama benda-benda hak pesing lucu-lucu bulah-bulah tadi tu ya gitulah. Ya gitulah orang kita buat kebun setara mana pun cakur molek setara mana buah pokok kayu anak kayu gapo siap dah ya ada upuk-upuk kita kena cabut pula pasal dia. Hak tulah cara dia gitu. Kan? Makna lagu mana tu? Istiwa tu bi makna al-ulu. Makna tertinggi. Tinggi gapo ni? Tinggi zat serta sifat, pangkat dan kemegahan. Pak perkara. Mazhab salaf i'tiqad kata Allah Taala tertinggi zatan wa qahran wa makanatan wa quwwatan. Pak sekali lah dulu. Ada pemazhab salah yang i'tiqad tak Tuhan tertinggi gapo nama? Zat dak. Nah, tinggi makanah, pangkat, kemegahan, kekuasaan, hak tu hak dia. Hak tu mazhab hak peset tu. Nampak tu tak? Ada pun mazhab salaf, hak tu. Pak sekali lah. Tu. Wa huwa bima'na al-'ulu. Makna mana? Makna tertinggi. Mana tertinggi. Allahu Akbar. Nyata. Tertinggi ni Mujahid kata. Wal irtifa' dan irtifa'. Irtifa' terangkat. Terangkat ni pia Abu Aliyah kata. Ar-Riyahi dalam Sahih Al-Bukhari. Ini makna dia ni. Makna al-ulu, makna al-irtifa'.
Satu lagi makna su'ud. Makna apa nama? Naik. Su'ud, sa'ada. Makna apa? Makna naik. Itu tak? Ni perkara yang kita kena reti. Kemudian makna al-istiqrar. Makna al-istiqrar. Makna bagi istiwa tadi tu al-istiqrar. Makna tetap. Pada lurah dia tu semua ada belaka. Tapi pada istilah ulama kita pakai makna ulu dengan makna irtifa'. Dua tu. Dalam Sahih Bukhari, riwayat dalam kitab Tauhid. Dalam ba' wa kana arshuhu 'alal ma'. Ya riwayat pendapat Mujahid, pendapat ya Abu Aliyah Al-Riyahi. Tu nak kita faham. Dan pendapat kata al-istiqrar ni Al-Qurtubi pun sebut di dalam Jami' Al-Qurtubi ni. Ulama kita ambil sini. Jami' Qurtubi ni sebut di dalam kitab dia pada ayat yang ke berapa? Yang ke 54. Dia kata wal istiwa fi kalamil Arab huwal ulu wal istiqraru. Tu makna kata istiwa pada kalam Arab ni makna tertinggi dan tetap. Ni dah apa nama Al-Qurtubi pun sebut mari. Mana tak ada salah ke apalah. Maka ulama salah kita banyak orang hak sebut. Kita boleh warilah tempat yang lain lah insya-Allah taala makna dia tu ya wi lagu mana tu. Gitulah. Tu tak? Tu. Jadi kita putus hati kata ayat sifat makna dia maklum bagi kita. Tu mazhab salaf. Ada apa mazhab salah? Lah mana? Ayatus sifat majhulatul lana maknahu. Makna dia tak erti. Kita tak tahu. Kita apa? Kita tak tahu. Itu dah hak tu mazhab salaf. Itu salaf. Mazhab salah bukan mazhab salah. Mazhab salah ni gini. Dia kata, ni dalam kitab hak ulama kita kata ni. Di mana orang duk mengajar? Semua sekolah di dalam kawasan kita ni hak ning lah. Kita tanya tengok. Nampak je tak? Boleh kita tengok kita orang awal ni setara mana awal pun boleh kecek, boleh tanya. Boleh kecek, boleh tanya, boleh kita nak buat apa nama soalan apa? Amma kaifiyatuhu fa majhulatun. Ada apa kaifiyat dia tu majhulah. Hakikat dia lagu mana istiwa, hakikat lagu mana dia itu turun, hakikat lagu mana dia itu datang, tu serah ke Tuhan. Asal kacau. Tu tak sah, tak pergi tanya. Asal kacau dah. Pergi gitu. Tetap molek. Sifat Tuhan, makna dia erti. Hakikat dia, kaifiat dia tak erti. Situ. Bawah tu. Hak tu lah mazhab salah hak sungguh. Ada pun mazhab salah, sebagaimana kita dah ayat sani. Hak tu hak salah, cerak-cerak salah. Tetapi nak buat betul boleh benda hak salah. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu supaya dengan mah hak bukan asal tu lah dia moyak tu. Ni harga dia ni, mah ni 2 kok ni. Kita tak tahu kata mah celuk ke mah ke apa kita tak tahu. Beli kita habis. Sekarang lah ni 29,000 sekok tu. Kalau 2 tu hanya mana? Kira ambil. Hanya gitu habis duit sekot je Sebab kita tak tahu. Apabila kita tahu, ni ngaji kita tahu. Nak jaga diri mengaji tak ada nak kok tu kok ni. Amma kaifiyatu famajhulatun. Tak tahu. Tak kira ulama pun tak tahu. Jibril pun tak tahu, Nabi Muhammad pun tak tahu, sahabat pun tak tahu, tabi'in pun tak tahu, imam 4 pun tak tahu, imam ni orang tentang hadis Nabi pun tak tahu, imam 10 orang tentang Quran pun tak tahu. Ulama kita semenjak dulu sampai sekarang pun tak tahu, kita sendiri pun tak tahu. Anak cucu kita pun takkan tahu. Gapo? Hakikat perbuatan Tuhan macam mana? Apa tak boleh nak tahu, Tok Guru? Kerana zat Tuhan tadi itu kita tak boleh nak tahu apa hakikat perbuatan dia, ikut bagi zat dia apa bagaimana kita nak tahu. Cukup. Payah. Mazhab salah ni mudah, tapi dia tegak molek. Mazhab salah ni payah, tapi banyak orang tadi tu nak buat beza tak boleh di antara hak salah dengan hak salah. Itu tak? Itu dia. Lianna Allah akhbarana bi annahu istawa. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala royak. Kata dia itu istiwa di atas arash. Ya royak.
Ya royak. Nampak dah tu? Allah Ta'ala royak. Kata dia istiwa di atas arash. Sakukkan perbuatan ni dengan arsyur rahman. Kalau tak sakut, dia kata aku ni istiwa. Boleh juga tak nak tinggi pangkat saja. Sebagaimana mazhab salah duk nak tu. Hak ni, ya sakut perbuatan dia dengan arsyur rahman. Aku tertinggi atas daripada arash. Arash ada mana? Ada mana? Ada patak bumi. Ada di tengah udara ni. Ada di langit pertama. Dak atas pada segala makhluk. Allah Ta'ala atas daripada tu lagi. Mazhab salah tak boleh terima pendapat ni. Menyalahi Alkitab was sunnah dan mazhab salaf. Sebab apa? Sebab dia mazhab salah. Dia bukan mazhab salah. Royaklah setara mana sekalipun, keceklah berjejer sekali mana pun, kesimpulan apa hak meroyak tadi, dua patah tu. Khilaf di antara mazhab salah dengan mazhab salah, satu tepat saja. Yakni tertinggi zat Tuhan di atas arash, itu mazhab salah. Mazhab salah, Allah Ta'ala pangkat saja tertinggi, zat tidak. Situ. Itu tak? Ni kita kecil betul-betul lalu dah. Kerana benda jelas belakang dah, tak ada kena duk jadi susuk-susuk gapo dah. Tak ada gapo. Allah Ta'ala mengkhabar bahawasanya di istiwa atas arash. Walam yukhbirna an kaifiyat istiwaihi. Allah Ta'ala tak ada royak tentang kaifiyat istiwa dia. Macam mana? Tak ada royak. Sebab itulah riwayat semua hak datang daripada Imam Malik, orang maknanya kaifastawa. Bagaimana hakikat istiwa tu? Tak ada mai tanya kata ma makna, dak. Tanya kaifa. Sebab tu Imam Malik hambak tu. Sebab tu Imam Malik hambak tu baik. Dia kata istiwa, pakat tahu belaka. Puak-puak anak murid dia kata fil lughah, pada cakap logat Arabiah ni reti belaka. Mazhab salah ni dia reti makna. Sebab tu dia agung. Sebab tu dia ni orang panggil kata diagungkan dalam agama kita. Orang reti dengar orang tak reti, hak mana hebat? Pasti orang reti. Dak tu Tuhan tak kata kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama di antara orang hak tahu dengan orang tak tahu? Ya, tak sama tu. Sebab tu Tuhan nak buat ayat kata tak sama tu. Mazhab salah, sahabat tahu. Tabi'in tahu, sahabat tahu, Nabi Muhammad tahu. Jibril tahu. Dan ulama-ulama pun pakat tahu. Tu mazhab salah tu. Mazhab salah, tabi'in pun jahil. Sahabat pun jahil, Nabi pun jahil. Jibril pun jahil. Tu hesa yang tahu. Hal lain tak tahu. Itu panggil mazhab salah. Bukan mazhab salah dak. Tu dah. Mana kata kita mengaji dah ni, hak anak cucu kita dak mengaji, hak ni, bawa ni. Kaca dah hantar buat apa sekolah tak siwi turut hak ni lah. Ya pelik juga kita ni dah. Tapi tak ada banyak dah. Itu tu jadi lisuh pergi habis dah. Tak ada dah. Tu kita gini, jamin kita pergi molek ni. Nampak tu dah? Tu. Sebab tu di antara dua mazhab ni adalah tekah jauh. Tekah jauh. Tekah jauh di antara dua mazhab ni. Ya tak sama sekali. Jauh langit bumi halu dah. Kaifiyah majhulah. Pia kecek lagu ni. Qurtubi pun kecek adalah tafsir dia. Pada ayat yang ke berapa? 54 daripada suratul A'raf. Nampak tu tak? Tu, getih. Kemudian Ibnu Hajar pun sebut di dalam Fathil Bari ni. Fathil Bari, siapa dia nak pergi tengok? Pergi tengok. Pada rakam, royak wis lalu dah. Supaya tak jadi sakut hati. 7,375. Pergi tengok. InsyaAllah akan didapati. Nampak tu tak? Ibn Hajar kata hak tak tahu kaifiyah. Bukannya makna. Hak tu mazhab salaf. Adapun mazhab salah tak tahu makna. Hak tu mazhab dia. Kita tahu gitu sudah. Yakfi. Ada bagi kita cukup. Ni mazhab salah. Ni mazhab salah. Aku nak turut mazhab salaf.
Sebab apa? Ulama besar. Fas-sa'idu man tamassaka bima kana alaihi fas-sa'idu man tamassaka bima kana alaihi salafus salih wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Tu makna kata hak utama, hak utungnya orang bergantung dengan mazhab salaf. Mazhab salah ni Syekh Daud Taning kita sebut dalam kitab-kitab dia kata mazhab salah, mazhab salah. Nampak je tak? Lepas tu dia menyata, insya-Allah bab dia, kata Syekh Daud ni lagu mana? Dia tayarkan, merupakan, mensyarahkan kepada umat Taning kita ni, kata mazhab salah tu macam mana? Tu macam mana? InsyaAllah kita akan dengar daripada Syekh Daud sendiri. Walaupun ayat dua, akan tetapi nak ayat tu rupa mazhab salah ni macam mana? Hak ulama kita nak anak cucu kita mengaji belajar ni. Nampak tu dah? Tu. Walam yukhbirna an kaifiyat istiwa. Tak. Tu tak ada ayat kata di istiwa macam mana. Nampak tu tak? Imam Malik pun pergi lagu ni lah. Imam Syafi'i pun balah ni lah. Imam Ahmad pun supa ni. Ada pun riwayat daripada Imam Ahmad kata la kaifa wala makna tu. Makna hak yang diihdaskan. Yang dibawa datangkan oleh Al-Jahmiyun wal Mu'taziliyah. Puak tu. Makna tu bukan. Ada pun makna ayat Quran? Memanglah, tetaplah. Banyak ke demo ayat tak? Imam Ahmad pun tak tahu makna. Anta tengok tak habis. Salah kata tengok ayat satu ayat. Mana? Sebab apa tak semaya ni? Sebab Tuhan kata fawailul lil musallin. Sebab tu aku tak semaya. Tengok situ kan sudah. Nah, ya sudah selalu. Ya bukan cara ambil dalil tak kena lagu tu. Tu pengen kata tak kena cara faham lagu tu. Wa hakaza yuqal fi baqi sifat. Demikian inilah dikata pada semua sifat Tuhan. Dah gitu ayat bab sifat tu. Tak kira sifat redha, sifat marah, sifat apa lagi? Sifat Allah Subhanahu wa taala itu apa? Merka. Sifat Allah Subhanahu wa taala itu datang turun. Allah Taala Subhanahu wa taala apa nama istiwa dan sebagainya, sifat tangan Tuhan, sifat muka Tuhan, semua. Semua. Akal di atas ni. Makna reti. Kaifiat hakikat tak reti. Sudah. Tak salah. Hak itulah orang panggil mazhab salaf as-salih radhiyallahu anhum ajma'in. Ada pun setengah daripada orang doyak kata mazhab salah ni zahir dia ittifaq mazhab salah dengan mazhab salah ni, mana dia kata zahir tu bukan murak, tu bukan, itu qat'an bukan mazhab salah tu tak kena lagu tu. Salah tak dipanggilkan takwil tafsili, tak. Salah panggil itsbat, bukan panggil takwil tafsili. Ambil dana perkataan takwil tafsili, pia bercakap di kalangan ulama salah dengan itu perkataan. Orang Ahmadiyah ni dok kecek tentang ulama salah, sedangkan perkataan pendapat buah-buah yang orang dok cakap nu, dok kecek pada masa salah nu, apa tak wari buah-buah yang lagu tu. Dok ambil orang bawah li belakang ni, tak leh lagu tu. Dia kena ambil orang salah, dok korong salah nu, kitab salah sendiri, masyarah mazhab dia baru kena. Tu cara dia. Nampak je dah? Tu cara dia. Tak panjanglah situ. Tapi bab lain pula lah, insya-Allah taala nanti kita akan detail tepat hak yang lain pula. Insya-Allah taala kita kata masalah ni jelas dah. Kata di sisi kita ayatus sifat ma'lumul makna majhulatun kaifiyatul lana. Mana kaifiyat kita tak tahu, makna dia kita tahu. Sudah. Nak syarah pergi ke mana pun, nak ngaji dengan siapa kitab gapo, mazhab salah duk situ. Mazhab salah ayat kata tak tahu makna dan serah kedua-dua. Kaifiyat pun tak tahu, hakikat pun tak tahu, serah Tuhan belaka. Itu mazhab salah. Bukan mazhab salah dak. Habis situ nah. Kaedah yang kelima. Al-qaidatul khamisah. Kaedah yang kelima, fil alaqati baina sifati waz-zat. Perhubungan di antara sifat Tuhan dengan zat Tuhan. Perhubungan yang macam mana? Pada faham bukan macam mana hakikat perhubungan itu tak, mana kata macam mana pada kita nak faham lah mana.
Khulasah ya. Wa khulasatul qawli fi hadhihi al-mas'alah. Dan kesimpulan pendapat pada ini masalah, al-qawl di situ bermakna mu'taqadat ataupun i'tiqad. Pendapat di sini makna pegangi itulah. Pendapat itulah, bukan perkataan sahaja. Pada ini masalah ni lah mana? Annal alaqata bainas sifat waz-zat alaqatun. Apa? Lazimun. Talazum. Apa yang kata? Perhubungan talazum. Talazum makna kata masuk gi mari. Masuk gi mari. Lagu mana? Masuk gi mari. Walillahil mathalul a'la. Seperti tangan seorang ni dia panjang ke? Jari seorang dia panjang, kamar dia besar. Kamar dia putih. Kamar dia gitu, kamar dia ni banyaklah. Apabila dia gerak gini ke? Dia gerak gini ni, jari dia gerak tu sekali dengan sifat yang ada di jari tadi tu sekali. Gitu. Makna talazum. Heran tu. Tu maknanya gitu. Oh, orang tu tinggi sungguh. Apabila jalan lagi, dia pergi sekali dengan tuai tu lah. Tinggi tu pergi sekali dengan tuai. Orang tu akhlak molek sungguh. Dia pergi sekali dengan tuai. Tu panggil alaqah talazum. Heran tu dah. Nampak dah tu. Seperti gula manis tu lah. Gula manis. Garam masing. Talazum. Nak pecah tak boleh ni antara dua tu. Orang kata cuba pecah tubik manis daripada gula. Suka nak buat kita ni manusia. Kalau Tuhan tak apa. Nampak tak tu? Tu. Fal imanu bizzat yastalzimu al-imanu bisifat. Memang. Kita beriman dengan zat Allah Jalla Jalaluh. Lazimlah kita beriman dengan sifat Allah. Gitu. Kita beriman dengan zat Tuhan, juga kita kena beriman dengan sifat Tuhan. Wa kadzalikal aksu. Demikian itu kalau kita akah, kita beriman dengan sifat, pasti kita kena beriman dengan zat. Apa ngedor, musing. Kalau beriman dengan zat, pasti kena beriman dengan sifat. Kalau beriman dengan sifat, pasti kena beriman dengan zat. Apa? Kerana zat dengan sifat tak tinggal tanggal. Apa makna tak tinggal tanggal? Makna kata tak pecah gi mari. Apa dah tu? Allah Subhanahu wa taala zat ada muqaddasah. Zat dia maha suci daripada segala kekurangan. Hidup tu di mana tu? Ada di zat dia tu. Dengar di zat dia tu. Lihat zat dia tu. Kuasa zat dia tu. Kandak zat. Tu maknanya gitu. Fala yatasawwar wujudu zati mujarradah anis sifat fil kharij. Maka tidak tasawur. Tasawur ni makna tak tergambar dalam akal fikiran ada zat yang sunyi. Yang sunyi di sini makna kan? Makna kata yang semata yang sunyi, yang bersih daripada sifat pada kharij. Apa makna pada kharij? Ai pada hakikat. Pada hakikat tu tak boleh. Pada kharij ni di sana dalam bahasa orang mengaji ni ada maujudun fil kharij wa maujudun fil zihn. Ada lah kira-kira, ada sungguh. Ada sungguh ni makna kan? Makna kata kita boleh tengok kesan dia walaupun ia tu benda gaib. Boleh tengok. Terkadang kita tengok kesan, tahu dia kata tuai tu ada. Tak gitu, seperti kita tengok tapak lembu, tapak kaki lembu ke apa nama, tahu kata lembu ada tapak. Orang masuk duduk dalam bukit, dalam gapo nampak tapak rimah. Sini ada rimah, jadi buat mai. Ya gitu lah. Sekali pun tak nampak tuai lagi. Sekali pun tak nampak tuai lagi. Lah tu. Jadi tak tasawur dalam akal kata, benda yang ada tadi, makna zat yang ada, sunyi dia daripada gapo? Daripada sifat. Pada gapo? Pada kharij. Sebab apa ulama kita kecek lagu ni? Nak jaga orang nak bersih Allah Ta'ala daripada sifat. Bersih Allah Ta'ala daripada istiwa. Bersih Allah Ta'ala daripada nuzul. Bersih Allah Ta'ala daripada marah. Bersih Allah Ta'ala daripada redha. Bersih Allah Ta'ala daripada dengar. Bersih Allah Ta'ala daripada lihat. Nak bersih Tuhan.
Bersih di situ makna mana? Makna nak mengurangkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama kita kata fala yatasawwaru wujudu zat mujarradah anis sifatil fil kharij. Tak tasawur. Mana tak boleh nak ada, tak tasawur. Tak tergambar kecek lagu tu. Seperti nak misal hak mudah sikit. Kita kata mung tolong pergi beli pokok durian mari beli sepahung. Boleh 1 tahun. Boleh so, kita kecek pasal tanding gitu. Cuba pergi beli so. So di situ makna kan? Makna kan? Kerana orang kenal Tuhan dengan dalil tarkib ni dia masalah. So dia mana kata tak boleh susung. Papang kayu kecek sepahung. Satu tu ada dengan daun, tak gitu. Ada dengan kulit, ada dengan getah dia, ada dengan air duk dalam tu. Dia kata tak kena ni, aku tak sel lagu ni. Beli buat apa pohon durian lagu ni? Daun pun ada, tak sah lagu ni. Ya masalah tu. Di dalam bab pegangnya ya lagu tu. Nak bersih tu siapa nak mengurangkan. Tu dia tu. Ni makna kata hak pesan kata duk bergaduh dengan ilmu pasal tu, ilmu kalai ilmu penama tu, ya gaduhlah tu. Sebab tu ulama kita sekat mula dah. Kama la yatahaqqaqu wujudu sifati minas sifat fil kharij illa wa hiya qa'imatun bizzat. Dimakan itu juga tidak boleh nak kata ada sifat daripada sifat mana-mana, iaitu sifat Allah lah ataupun sifat lain daripada tu pun ia kecek dengan cara umum. Pada kharij, yakni pada kharij ni makna kan? Pada hak sungguh ada tu, malaikat dia itu tetap ada di zat. Bagaimana orang tu? Akhlak molek sungguh orang tu. Tuan tak ada kali, ada akhlak saja boleh. Ada masing saja, garis tak ada kali, boleh. Ada manis saja, gula tak ada kali, boleh. Tak boleh. Tak boleh. Pada kharij tak boleh terima. Pada zihin, pada kira-kira, boleh juga orang kita nampak dalam akal fikiran, kalau manusia kita ni jalan di atas udara, jalan atas udara, seni kata nak pergi situ pergi sini. Ada dalam zihin jelah. Tapi pada hakikat, cuba naik tengok atas udara. Jatuh guling tu mari, hanya gitu. Di antara kharij dengan apa nama? Dengan az-zihn. Mawjudu fi zihnin wa mawjudun fil kharij. Ingat molek sini pak beza tu. Habis di situ dah. Habis situ. Ni kaedah yang ke-5. Tengok kaedah yang berapa tu? Kaedah yang ke-6. Ulama kita wari banyak ni nak tekan juga. Wari sampai ke 4 bab dah ni. 4 bab. Bab yang ke-5 tu. Mata pelajaran yang ke-5 tu. Firqatun Najiyah. Nak kecek sana pula. Bab yang ke-4 ni duk kecek bab ni lagi. Yang tak apalah. Ngaji kemas sikit insya-Allah. Al-qa'idatus sadisah fi alaqatis sifat ba'dihha bi ba'd min haitsul athar wal ma'ani. Yakni lagu mana? Kaedah yang kena pada perhubungan sifat setengahnya dengan setengah daripada sekira kesan dan makna. Makna kata ada perhubungan di antara hak ning dengan hak ning. Hak ning macam mana? Seperti kita kata kuasa dengan kehendak. Tak ke? Kuasa kehendak. Nak boleh kata ada kuasa, nak boleh kata ada kehendak, pasti kena ada hidup. Jadi salah kata dia pelekat lagi mari. Ada motor kuasa tapi Tuhan tak ada hidup. Kok mana kecek lagu tu? Tak terima dakar. Nampak tu tak? Bukan makna kata orang duk atas mazhab salah ni tak ada ngaji hukum akal. Ngaji tapi akal dia duk belakang pada wahyu. Tak ada depan wahyu. Tu ya. Tu sebagaimana mazhab salah duk nak tu bukanlah tu. Amman bin nisbati li ba'dihha faqad takun muradifah min haitsul ma'na aw mutaqaribah. Adapun bin nisbah dengan nisbah apa tu? Nisbah setengah daripada sifat, maka terkadang adalah sifat tadi itu muradifah. Muradif makna kata berlainan percakapan makna tu lah. Berlainan percakapan makna tu lah. Daripada sekira maknanya, makna tu ataupun dekat. Makna tu dekat.
Ya, berlainan tapi dekat. Alaqah perhubungan dia tu dekat. Seperti gapo? Mithlu al-mahabbati wal-rahmati wal-farah wal-ta'ajjub wal-dhahik. Seumpama sifat kasih sayang dan sifat rahmat. Rahmat dengan kasih sayang ni mahabbah, kasih sayang. Rahmat, kasih sayang juga. Bahasa Melayu nak pergi tak boleh. Tapi kalau kita pergi bahas turut sungguh tu, mahabbah atas sikit. Tu dia. Nampak tu tak? Wal farah, gembira. Wat ta'ajjub. Jadi heran mari. Wad dhahik, ketawa. Kalau kita tengok mari tu, dia dekat makna dia, mutaqaribah, dekat makna dia. Dengan sebab Allah Taala itu bersifat dengan rahmah, maka Tuhan kasih sayang. Dengan sebab Tuhan kasih sayang, Tuhan ketawakan. Dengan sebab Tuhan ketawa, maka dia itu farah, gembira. Ni Tuhan sendiri mensifatkan bagi diri dia. Tak usah ada engkau apalah kita. Mazhab salah, ikut Tuhan. Ikut Allah SWT. Hak Tuhan royak atas diri dia tu macam mana, teruk Tuhan. Tu mazhab salah. Wa hunaka sifatun mutaqabilah karraf'i wal khafd. Tadi mutaqaribah, hak dekat. Hak ni mutaqabilah. Makna kana? Bergulaweh. Seperti katakan seperti sifat Tuhan. Akad. Akad lagu mana? Akad seperti Tuhan akadkan orang alim. Tuhan turunkan orang hak tak alim, orang jahil, orang apa masalah. Nampak tu tak? Akad darajat orang hak taat. Turunkan darajat orang hak deraka. Ya gitu. Semua Tuhan belaka tu. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'. Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Ajalah tu. Tu'iz, Allah Ta'ala muliakan. Tuzil, menghinakan. Panggil sifat mutaqabilah. Makna kata gulawai dia. Wal-zahiriyah wal-batiniyah. Ajalah. Hak Tuhan nak menzahirkan dan Tuhan nak mentutupkan. Hak ni Tuhan tahu, hak ni Tuhan tak tahu. Manusia, manusia juga. Wan naf'i wad dar, dan hak manfaat dan mudarat. Hak ni Tuhan mudaratkan dia. Hak ni Tuhan manfaat bagi dia. Terkadang di atas muka satu, terkadang guna angin manfaat bagi manusia. Terkadang Tuhan guna angin mudarat bagi manusia. Terkadang Tuhan beri air, beri hujan manfaat bagi manusia. Terkadang dengan sebab hujan Tuhan guna dia, alat dia, tentera dia tu, hamba dia, kadang jadi mudarat bagi manusia. Gitu. Wal qabd wal bast. Dan Tuhan itu sekat dan Tuhan itu buka. Sekat di sini mana rezeki. Buka di sini mana rezeki. Hak ni Tuhan merazeki, hak ni Tuhan sekat. Tuhan tahu hikmat dia lagu mana. Terkadang orang kita ni hak tak boleh nak hajar pun ada manusia kita. Kalau kita hajar mula nak jadi kok lain lalu, mula nak jadi naik kepala nak berapa nama, ada hak biasa kata hajar kau molek pun ada. Manusia apa supat tu? Tuhan kalau yawi kepada manusia orang ni kau bui ya kau taat. Tahu Tuhan tahu. Hak ni tak boleh wi. Kalau wi kau teruk. Itu saya wi. Tak sewi tu bukan kerana nak seksakan dia tak. Kalau dia orang Islam lah. Tak. Tuhan nak rahmatkan dia. Takut Tuhan wi, takut jadi kod lain. Jadi selerak pula. Orang tak beriman, hak tu lain lah. Hak tu Tuhan nak cobakan dia, nak seksakan dia dengan sebab harta benda gapo hak tu hal lain. Wa hunaka sifatun mutadaddatun min haitsu ma'aniha. Ada di sana sifat yang jadi membawa kepada mutadaddah. Bid. Makna kata gulawe. Mislu ghadab was sukh ma'ar ridha. Ridha dengan marah, murka. Lain-lain tu. Radhiyallahu anhum. Tuhan meredakan terhadap sahabat. Wa sakhitallahu alaihim.
terhadap orang Yahudi dan Nasara masalah. Maghdub tu makna kata, lah Tuhan marah. Tu. Benda hak Tuhan marah. Wa mithlul al-karahiyah ma'al hub wa hakaza. Seperti Allah Ta'ala itu nak ayat di sini makna kata seumpama hak Tuhan itu, hak ni Tuhan benci. Karihallah, Tuhan benci. Hak ni Tuhan kasih. Begitu. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila kita itu dengar dah daripada alim ulama kita mengajar mari dalam kitab ni, hamba pun tolong berikan huraian di sini. Kita ngaji tafsir, ngaji gapo, kita jadi luah pandangan kita. Sedap dah lah. Kita ni ada spek gitu tak sedap, ya nak luah ya kena tengok jadi molek. Nampak tu tak? Kena tengok wi jadi molek, wi jadi jelas, wi jadi terang molek tadi itu. Fattisafuhu azza wa jal bihadhihi sifat muzdawijah ma'khuzah min asma'ihi al-mutaqabilah. Maka bersifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan itu sifat muzdawijah. Baca gitu dah. Muzdawijah ni makna kata adanya mutasawiyah. Jadi sama gitu. Sama. Jadi gulawih sama gitu. Ma'khuzahnya ambil daripada mana? Ambil daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mutaqabilah. Jadi muqabalah mana gulawe. Hak ni Tuhan marah, hak ni Tuhan redha, hak ni Tuhan rahmat, hak ni Tuhan murka. Gitu. Bab nama Tuhan, sifat Tuhan ni kita kena reti. Nah, kita kena reti jadi molek ni. Wa bis sifatil mutadaddah fi ma'naha ala ma taqaddam. Dan dengan sifat yang jadi dhid gulawe dia itu pada maknanya di atas barang yang telah mendahului isbau. Wal mutaradifah bi'tibari zat. Dan hak mutaradifah i'tibar balik zat. Lah mana? Mutaradifah i'tibar balik zat ni macam mana sini? Faham molek sini ni? Makna kata walaupun sifat banyak mana pun sifat Tuhan belaka. Nama Tuhan banyak pun nama Tuhan belaka. Kalau kita nak kira balik zat tu, i'tibar balik zat. Nama kiamat, namanya al-haqqah, namanya al-qari'ah, nama tu nama ni banyak kan? Kena pada atas satu perkara yang tertentu iaitu hari kiamat. Tu. Nama ya banyak. Ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Semua tadi tu nama biar. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tu ada sifat belaka tu. Ya. Klik pada zat Tuhan yang muqaddasah hanya satu. Wal mutabayinatu bi'tibar ma bainaha fil ghalib. Wal mutabayinatu bi'tibar ma bayyanaha fil ghalib dalilun ala kamalil ladzi la yusyarikuhu fihi ahadun. Dan jadi tak sama tadi itu bi'tibar mana? Kira mana? Barang yang telah nyata akan dia pada ghalib oleh dalil di atas kesempurnaan yang tidak musyarakah akan dia pada itu pada itu sifat tadi itu ataupun pada itu oleh seseorang mana-mana pun tak ada pihak. Allah katakan sungguh kalau kita nak iktibar balik zat Tuhan tu, nama Tuhan, sifat Tuhan, klik pada zat Tuhan belaka. Akan tetapi kalau kita nak mari bahas satu persatu, Al-Aziz makna dia lain daripada Al-Karim. Al-Karim makna dia lain daripada Al-Muhaimin. Al-Muhaimin makna dia lain daripada Al-Jabbar. Al-Jabbar makna dia lain daripada Al-Wahhab. Sifat pun sepatu. Nampak tak tu? Sifat Al-Basar lain daripada sifat Al-Iradah. Sifat Iradah lain daripada sifat Hayat. Ya bahas satu-satu, bab lain pula. Tak ada pia boleh musyarakah tu. Sifat Tuhan, nama Tuhan yang sempurna pada setiap bucu dia, setiap rangkungnya dia tu ya sempurna habis. Kita bukanlah ni, terkadang nama Karim tapi tu ya tak ada bakhir. Adalah tu. Tu ya bab lain-lain. Kita kena faham di sini ni. Nah, kita kena faham di sini jadi molek. Saya kata anak-anak kita hak duk mengaji, tok guru kita pakai duk syarah gini belaka dah masa duk mengaji tu. Cuma kita nak masyarakat kita boleh kongsi dengan tu, kita mari tengok. Ginilah.
lidilalatihi ala syumulil qudratil bahirah. Kerana tunjuknya zat Allah Ta'ala tu di atas sempurnanya kuasa al-bahirah. Al-bahirah mana ra'i', mana kata yang elok sekali. Tuhan kuasa sungguh. Wal hikmatil balighah, dan hikmat yang balighah. Apa makna hikmat yang balighah? Yani hikmat yang tidak boleh kita nak mengatasi. Kemocok kemuliaan. Wattafarrudi bi syu'unil kauni kullihi. Dan dia itu memperasingkan diri dia dengan mentadbirkan apa nama kaun. Apa makna kaun? Kaun ni makna kata alam. Semuanya. Ingatlah kita orang Islam wajib i'tiqad kata alam yang kita duduk ni tak kira sufli ataupun ulwi. Ulwi ni atas, sufli mana bawah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya jua. Orang kata tak kira hujan ni Mikail, tak kira sunasaka kala tu Israfil, tak kira waktu wahyu tu Jibril, tak kira mencabutkan nyawa manusia itu malakul maut. Dan raqi ati itu kerja dia tuliskan amalan manusia. Muka nakir tu nanti tanya soalan dalam kubur dan sebagainya. Hakuk mana royak kata al-mutafarrid bi syu'unil kauni kullihi, kok mana? Sini ni tepat kita kena huraiwi faham lah sini. Makna kata ya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan malaikat semua tadi itu untuk Tuhan nak buat kerja. Tuhan nak uya buat kerja. Kalau Tuhan tak kandak, Tuhan nak buat sendiri boleh tak? Boleh. Tapi apa Tuhan buat lagu tu? Nak orang kata aturan. Sekali pun pekerjaan aku buat aturan lagu ni. Supaya nak wimung tu manusia, tengok kata, mung nak buat gapo nak ada aturan. Aku sendiri pun, aku buat aturan. Wa illa, kalau gitu Tuhan, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mana? Tak ada bahajat pada itu dan ini. Tak dah. Tak itu. Tu dia. Habis dah lah nah. Habis dah. Itu mata pelajaran yang ketiga. Mata pelajaran yang ketiga habis situ. Kemudian kita nak tengok sikit. Nak tengok pada mata pelajaran yang keempat sikit. Tengok selalu apa-apa insya-Allah taala. Iaitu ad-darsul rabi', taqsimus sifat. Pembagian sifat. Tadi qawaid tentang kita nak beriman dengan sifat Tuhan. Ni nak bagi. Bagi ni untuk nak memudahkan kita buat ngaji ya. Wa illa tak nak bagi buat apa dah kalau kita reti ya. Bagi untuk nak mudah kita ngaji. Akan tetapi isi kandungnya tu jangan keluar daripada hak asli. Tak boleh. Bagi tak apa tapi isi kandungnya jangan keluar pada hak asli. Kalau keluar pada hak asli tak boleh. Mai lagu mana mengaji pakte kita tak saya turut undeh-undeh. Tak boleh lah tu. Ya kena turut undeh-undeh. Hak Quran nak lah ni. Nabi nak lah ni. Bagi apa tak apa. Hurai supaya Tuhan nak. Hak Nabi nak. Okey. Tak ada apa. Okey, panggil taksim an-nazari saja. Nampak dah tu? Supaya duk buat syarat, buat rukun. Itulah. Faham semua tu daripada Al-Kitab wa Sunnah. Tapi ada luar daripada tu jangan masuk lah. Jangan duk masuk. Yumkinu taksimu sifatillahi ta'ala ila thalathati aqsamin. Boleh kita nak bagikan sifat Allah Ta'ala itu tubik kepada 3 bahagian. Tubik kepada 3 bahagian. 3 bahagian. Pertama, min haitsu itsbatiha wa nafiha. Daripada sekira kita nak menyabitkan sifat Tuhan dan kita nak nafi daripada sifat Tuhan. Sabit sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan. Tolak daripada Tuhan sifat kekurangan. Waktu baik. Waktu tak boleh. Mana kata isbat benda hak kesempurnaan. Hak kekurangan nafi tu baik, tolak tu baik. Benda tu ada tak? Ada. Ada tapi nak pergi sandar ke Tuhan tak boleh. Tak boleh. Sepertiga apa kekurangan bagi Tuhan? Anak tak boleh. Isteri tak boleh kat tu.
Nya mari orang sekarang lah ni nak ambil hati berdoa, orang ada i'tikad kata Tuhan ada anak, ada isteri ni, nya tukar hukum daripada hak ulama kita ijma' zaman yang bermasa-masa dah. Kata kerana tak boleh kita nak pergi seolah kata menunjukkan kata kita ni suka dan reda dan gembira dengan perayaan yang mereka itu dok nisbahkan kepada Tuhan ada anak, ada isteri. Dia kata hak tu hukum zaman ulama dulu. Boleh jadi hukum hak haram cerak-cerak, boleh jadi wajib kalulah illah itu berubah. Allahu akbar. Ni sampai situ dah. Ubah benda yang haram cerak-cerak jadi halal. Bukan jadi wajib pula. Allah, berat sungguh lah ni dah. Sebab itulah ulama sunnah tu Allah. Hei ulama sunnah seluruhnya kena sungguh dah. Sungguh. Karena ini kerja Allah Ta'ala bebanan di atas kita. Hurai molek. Gunakan metodologi, akal fikiran yang cermalang, ilmu pengetahuan yang tegak molek, iman yang bersih molek untuk menjalankan gapo? Menjalankan jaganya dinukum agama kamu. Ad-din lahmuka wa damuk. Lahana agama kita ni kita kena menggerebankan dengan daging dengan darah. Bukan sekadar dengan harta benda masa saja. Tak. Jangan. Ingat molek tu. Du'atul fitnah tu lah tu. Dia nak belah semata kebatilan tu. Ini tak boleh. Yang kedua, min haitsu ta'alluqiha bi dzatillahi ta'ala wa af'alihi. Bagian yang kedua daripada sekiranya sakut sifat Tuhan tu dengan zat Tuhan dan perbuatan Tuhan. Sakut ya ada dengan zat tu. Perhubungan sakut dia tu. Ta'alluq dengan zat Tuhan dan perbuatan Tuhan tu macam mana? Tu cara nak bagi. Yang ketiga min haitsu subutiha wa adillatiha. Sekiranya nak menyabitkan sifat dan adillah dalil. Dalil ingat nah di sisi ahli sunnati wal jamaah hak duduk di atas mazhab hak salah bukan mazhab salah ni al-kitab was sunnah wal ijma' dan qiyasul aula. Tu dalil kita. Bukan dalil kita makna rasa ataupun tajribah. Pasal siapa panggil tolong. Cuba tengok. Cuba gini jadi gini. Ada okey. Nah, bukan mana mimpi dengan tidak berdasar kepada Alkitab was sunnah dah ada. Dalil kita tentang masalah akidah Alkitab was sunnah wal ijma' wa qiyasul aula. Ya syumuli dengan tamsili tak boleh pakai. Nah, awak sama illah tu tak boleh. Qiyasul aula. Qiyasul aula tak apa. Ni bab dia kita syarah gidah banyak kali dah cuma nak lalu situ. Ingat sebab tu kita tengok di dalam kitab-kitab alim ulama kita, you wari ayat Quran, hadis Nabi, perkataan sahabat, perkataan gapo, banyak dah kita ayat kelas 8 tu lagi. Tengok sini. Sikit lagi dia kata kita ambil satu nah. Awalan min haitsu itsbatiha wa nafiha. Daripada sekiranya kita nak isbatkan sifat Tuhan dan kita nak nafikan sifat Tuhan tu. Nak nafi tu nafi kekurangan, isbat ke apa nama? Isbat ke apa saat ni? Yakni kesempurnaan. Dia kata dinamakan alif sifatun thubutiyah. Apa yang sifatun subutiyah? Apa sifatun subutiyah? Wahia ma athbatahu Allah subhanahu wa ta'ala li nafsihi. Apa daripada sifat yang Allah Jalla wa Ala mensifatkan bagi dirinya. Tuhan royak kata dia itu bersifat lagu tu kita menyabit habis. Tu mazhab salah. Nampak tu tak? Mazhab salah lah tu. Au ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ataupun apa yang menyabitkan bagi Allah Ta'ala itu daripada sifat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya dua ni ya, kita ahli sunnah hidup gantung situ ya. Saya dengar satu video semalam. Orang tanya kata, wak kita ni jalan ni salah ni jalan ni mana? Dia kata jalan ni kita. Jalan ni salah, jalan ni buat kita dah. La haula wala quwata illa billah. Lah mana? Orang hak tak ada pegang kepada jalan yang salah, ngaku kata dia tu jalan yang salah. Kita kata tergamuk sungguh kata. Kenapa lah tu? Allahu Akbar. Ya Rabbal Alamin. Ini adalah sebab cuai kita. Siapa kadang mau ambil habis. Ahli sunnah pun dia mau ambil. Mazhab salah pun dia mau ambil. Sebab apa? Sebab kita berjuruh. Juruh tak apa. Dia nak ambil. Habis licin. Tapi Alhamdulillah sekarang lah ni pakai khabar belakang lah. Khabar belakang. Hak mana? Hak pergi salah. Tidak salah malah. Ngajar kitab salah. Akak ulama salah. Ni dah akak ulama hak bukan salah. Mana? Kitab hak bukan salah. Ngaku kata salah. Allahu Akbar. Beratlah kita. Nah, sebab tu kena ngaji tu. Kastiwa. Seperti istiwa Allah Ta'ala. Ni Tuhan ispat bagi diri dia. Sifat ni adalah sifat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ithbatkan bagi diri dia. Orang panggil sifat subutiyah. Bukan sifat salbiyah. Nampak tu tak? Bukan sifat salbiyah. Sifat subutiyah. Ya Allah Ta'ala khabar kata dia itu buat. Ataupun dia bersifat dengan ini sifat. Kita percaya. Wan nuzul. Dan sifat nuzul. Panggil sifat subutiyah juga. Wal wajhi. Sifat subutiyah. Sifat muka. Wal yadi. Sifat yad. Sifat di sisi kita adalah sifat. Di sisi mazhab salah adalah sifat. Mazhab salah ia kira tak anggota. Sebab tu ia kata zahir adalah bukan murad. Itu di sisi mazhab salah. Bukan mazhab salah. Kita kata sifat dah zahir murad. Waliyat, ni panggil sifat subutiyah. Wa nahwi dhalik. Dan semua tu. Wa nahwi dhalik dan seumpamanya. Sebut 1, 2, 3, 4. Banyak lagi. Wa kulluha sifatun madhun wa kamalun. Semua tu sifat puji, sifat sempurna. Tahu mana nak kata ya puji dan sempurna? Kerana Tuhan menyabitkan bagi dirinya sendiri. Itulah dalil akli menunjuk kata itu adalah sifat kamal dan sifat madah. Bagaimana Tuhan nak ambil sifat hak tak molek lagi sandar ke diri dia? Tak buatlah tu. Allah Ta'ala ni hakimun alim. Wa hiya aglabus sifat al-mansusi 'alaiha fil kitab was sunnah yajibu itsbatuha. Iaitu sifat yang ghalib sifat yang dikenaskan di atasnya. Di atas sifat kita sebut dengar tadi tu. Yang ada dalam kitab dan sunnah. Wajib kita isbatkan dia. Wajib. Mana kata wajib kita percaya. Bukan wajib takwil. Jangan. Bukan wajib tahrif. Jangan. Tak boleh tu. Takwil pun tak boleh. Tahrif pun tak boleh. Tak boleh. Jangan ingkar. Tak boleh. Nampak tu tak? Sebab apa Tuhan tak ada suruh. Kalau Tuhan suruh, takwil. Bukan nak katuk tak suruh takwil langsung. Tak. Tuhan suruh, okey. Ada dalil sini boleh takwil. Takwil. Tak ada apa. Tetapi duduk di atas izinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifatun salbiyatun. Sifat salbi. Ni panggil sifat salbiyah. Adalah salah boleh sebut lagu ni juga. Panggil sifat salbiyah. Apa sifat salbi? Wahya ma nafahu Allahu an nafsihi. Iaitu hiya sifat Tuhan yang Tuhan menafikan akan dia daripada dirinya. Hak Tuhan tolak tu baik pada diri dia. Panggil sifat apa? Salbiyah. Au nafahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun menafi akan dia daripada Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni. Apa panggil sifat salbi? Nak tahu kata salbi ke subuti, tengok Tuhan nafi ke tak? Ini royak kata, sifat ni, nuzul, ada pakat, ni mustahil ni, ni zahir bukan murak ni. Ini bukan. Itu bukan mazhab salah tu, mazhab salah lah tu. Nampak tu tak? Mazhab salah lagu tu, bukan mazhab salah.
Kita dengar apa reti kata, oh ya gini, hang menyalahi Allah Taala dan Rasul ni, hang ni mazhab salah. Turut Tuhan turut Rasul ni mazhab salah. Ya gua suara. Tupai makan buluh, tupai makan buluh dengan tupai makan buluh. Dia gua suara sikit-sikit. Tapi kalau telinga dengar molek, reti, hang ni salah, hang ni salah. Tu dah. Tu. Wa kulluha sifatun naqs. Semua saat ni tu hak Tuhan nafi, hak Nabi nafi daripada Allah tu subhanahu wa ta'ala, orang panggil sifat naqs, sifat kekurangan. Seperti apa? Kal maut, seperti mati. Tuhan nafi tu daripada diri dia tak ada mati. Nah, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Jelah tu, tak mati, Tuhan nafi. Was-sinah la ta'khuzuhu sinah. Tu. Sinah makna muqaddimatun naum, mengantuk. Mengantuk tak boleh, tak ada ni. Wan naum, tidur, tak. Hanafi, la ta'khuzu sinatun wala naum. Tolak dua-dua. Kalau katanya kata mati, mengantuk, tidur, sifat ke apa? Sifat salbiyah. Awak apa? Kerana Tuhan nafi pada diri dia. Allah seni. Seni kan? Makna betul dengan apa hak Tuhan nak. Rasa lega dalam hati. Nah, wazulm dan zalim. Tuhan kata innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Tuhan tolak daripada diri dia, nafi pada diri dia sifat zalim. Wa ghaliban ta'ti fil kitab awis sunnati. Ghalibnya datang ada dalam kitab hak Tuhan nafi tadi tu daripada sifat subuti salbiyah tu, ataupun ada dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masbuqatan bi adati nafyin, yang mendahului depan dia itu dengan adat nafi. Mithlu la wa ma wa laisa. Kata tidak belaka hak kita. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Innallaha la yadhlimun nas. Nampak tu tak? Kemudian la yamutu, banyak guna la lah. Tapi ada juga tepat-tepat ma dan laisa. Ada juga. Wa hadhihi tunfa 'anillahi 'azza wa jalla. Hak lagu ni wajib kita itu tolak daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita nafi. Orang tanya kata sifat tu, apa panggil sifat mustahil bagi Tuhan. Boleh jawab juga. Sifat salbi bagi Tuhan. Boleh jawab juga lagu tu. Tak ada apa. Ada pun istiwa apa nama tu, panggil sifat hak yang subuti bagi Tuhan. Jawab gitu. Ni mazhab salah ya jalan, ya kecil lah tu. Bukan kata duk kira ngakar dia, hak ni mustahil. Hak ni mustahil, hak ni mustahil, hak ni mustahil. Hak tu mazhab, bukan mazhab salah. Bukan hak tu bukan mazhab salah. Mazhab salah hak tu kita nak jauh dirilah. Tak ada mana dah tempat kita alhamdulillah ya tak ada, ya orang tak makan pada akal. Orang tak makan pada akal. Malaikat orang tak berakal, hak tu lain lah. Kalau orang berakal, dia tak makan pada akal, dia tak usah. Kalau orang tak berakal tu, nak buat rana tu, sia kat ke dia. Wa hadhihi tunfa 'anillahi 'azza wa jal. Wa yuthbit didduha minal kamal. Dan diisbatkan akan gulawe dia daripada sifat kesempurnaan. Tuhan tak mati, Tuhan sempurna dengan sifat hidup. Tuhan tak mengatuk, Tuhan sempurna dengan sifat qayyumiyah dia. Juga tidur. Tuhan tak zalim, Tuhan sempurna dengan sifat keadilan dia. Tu. Isbat gulawe dia. Nampak tak tu? Isbat gulawe dia. Hak ni, kita ngaji mari seperti alim ulama kita mari duk royak di dalam kitab ni. Yang kedua, min haitsu ta'alluqiha bi dzatillahi ta'ala wa af'alihi, kita akan takjil kepada majlis yang lagi akan datang insya-Allah taala. Sebab nak baca jadi cepat sikit, kita nak masuk bab firqatun najiyah ni piye. Firqatun najiyah ni siapa insya-Allah taala pada masa yang lagi akan datang biidnillahi azza wa jalla. Maka malam ni insya-Allah setengah-setengah royak kata ambil siari ratik pun tak apa, kalau ada masa. Kita tahu sekarang tak ada masa lagi nah, tak ada masa lagi.
kita nak perhabiskan kitab ni tak ada masa lagi. Sekarang lah ni duk luar balik malam. Tak apalah, kita tiap-tiap malam kita akan pusingi tafsir ratik, hadis ratik, dan akidah ratik, dan lagi akan bab-bab yang lain lagi insya-Allah taala lah. Dan jawab syubhat kita tu pun kita tengok keadaan lah. Syubhat nampak jadi teruk bid'ah tu, kita akan beri alasan dan sebagainya. Pada malam ni sekadar ni lah, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala bukakan mata hati kita, boleh kita memahamikan ilmu pengetahuan yang kita dengar belajar daripada alim ulama, dan sama-sama kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala angkat bala petaka daripada negara kita dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara seluruhnya. Jangan kita terlupa sebarkan pengajian kita kepada saudara-saudara kita, dan sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu kita bantukan pengajian kita dengan tenaga, dengan harta dan dengan doa terutama. Itulah supaya kita dapat berjaya bersama-sama di dunia maupun di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.